Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik. Dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di
Facebook page Nizam Malik Page. Selamat pagi, salam Jumaat. Hari ini 28 Ogos 2020. Sekarang lebih kurang pukul 11.50 pagi. Dah lama rasanya saya tak live di Nizam Malik Page, especially pagi-pagi. Okay, so malam ni saya pagi ni saya ada kelapangan sikit. Alright, so saya nak live. Cumanya pagi ni suara saya masih lagi belum okey. Ada sedikit hilang-hilang sikit suara saya. Dan hopefully sesi ni kira macam rehearsal saya lah untuk preparation. Sebab esok saya akan ada sesi newbie Saham Mastery Online bersama dengan student-student baru saya. Okay, dan kemudian hari Ahad kita akan ada sesi Q&A session untuk newbie Saham Mastery Online. Dan kemudian hari Isnin 31 Ogos 2020 kita ada webinar Warren Secret. Okay, so apa khabar anda semua? Follower saya di Nizam Malik Page. Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Alright, dan sentiasa ceria, sentiasa bahagia, sentiasa kaya dan berjaya. Okay, alright, so dalam sesi live pada pagi ni saya rasa nak buat sharing. Sebenarnya saya sangat sibuk. Okay, saya ada banyak urusan dan saya sentiasa ada kerja yang saya perlu buat setiap hari lah. Okay, ada je urusan saya walaupun macam tak ada kerja, tapi saya sentiasa occupy diri saya dengan kerja-kerja lah, okay, untuk tambah value student saya, program saya, team saya. Okay, tetapi tengah hari ni kita dah masuk dekat pukul 12 ni, saya rasa nak live juga sekejap dan nak buat sharing sikit dengan anda. Dan topik yang saya ingin kongsikan dengan anda adalah berkaitan dengan bagaimana nak kawal emosi dalam aktiviti pelaburan dan trade saham kita. Okay, so pelaburan saham ni adalah satu medium pelaburan yang mencabar sebab kita ni sentiasa dipengaruhi emosi. Okay, kita sentiasa akan dipengaruhi emosi dalam aktiviti trade saham kita. Maka emosi akan menyebabkan kita tidak dapat nak buat keputusan dengan baik, okay, dalam aktiviti trade saham yang kita lakukan. Okay, so saya tengok ni ramai yang tekan emotion icon sedih ni. Kenapa ni? Kenapa sedih-sedih ni? Boleh tak beritahu kenapa sedih? Supaya saya tahu apa masalah anda. Okay, alright. So hopefully anda semua okay. Saya okay je. Alright, dan saya nak sharing anda topik emosi. Okay, so ada tak dari kalangan anda, berapa ramai daripada anda yang kalau beli saham anda rasa risau, anda rasa takut, anda rasa gelisah, gundah gulana bila beli saham? Ada tak anda rasa macam tu? Okay, dan saya percaya ini adalah isu yang ramai orang hadapi dalam saham, iaitu trade saham dalam keadaan emosi. Betul tak? Okay, alright. So kalau anda ada masalah tu, anda boleh tulis dekat ruangan komen, saya ada masalah nak kawal emosi. Okay, dan mungkin saya boleh share sedikit lah tips, okay, macam mana saya kawal emosi, macam mana caranya kita boleh trade saham dengan lebih baik, macam mana kita nak tenang dalam aktiviti trade saham kita. Okay, alright. So saya masih belum nampak lagi ada orang yang respon kepada saya. Okay, yang bagi anda yang baru masuk join sesi live, jom join. Okay, harap anda dapat dengar suara saya walaupun suara saya agak tenggelam sedikit. Okay, tapi sekurang-kurangnya bolehlah saya bercakap dan sampaikan mesej kepada anda. Okay, alright, say hi dekat ruangan komen. Dan saya tengok berapa ramai daripada anda ada masalah emosi. Okay, trade saham dalam keadaan beremosi. Dan hopefully saya dapat share dengan anda macam mana caranya kita nak settlekan tentang emosi ni. Okay, alright. So kalau anda sedang menonton secara live juga, tolong saya untuk bantu saya klik button share supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita dapat join sesi pada kali ni, sesi live. Okay, dan beri manfaat kepada lebih ramai orang lah. Okay, alright. So alright, Maziah Tamis, hai. Azhari Haji Mat Yusof, assalam tuan. Ikram Dani Zaiful bin Samsu, Hasan Labi-Labi. Alright, Victor Ting, hi. Okay, alright. So first of all, saya nak beritahu anda kenapa kita trade saham dalam keadaan emosi ni sangat-sangat menyulitkan kita sebagai seorang pelabur dan trader saham. Okay, saya percaya ramai orang dah belajar saham dekat luar sana. Ramai kita kalau zaman tempoh PKP ni memang tak kurang lah, memang tak ada apa orang kata, tak kurang lah program-program yang berlangsung secara online.
Di mana kalau kita nak belajar saham tu banyak program-program online diadakan di luar sana. Okay, daripada banyak page orang berkongsi tentang saham. Okay, dekat YouTube pun banyak orang share tentang saham. Okay, nak belajar saham secara online pun banyak program-program online courses. Okay, tetapi isunya adalah bila anda pergi belajar saham, banyak anda belajar tentang teknik, strategi, formula dan sebagainya. Bermacam-macam guru anda dah pergi belajar. Tapi isu yang masih lagi yang ramai orang hadapi sebenarnya adalah nak trade saham dan kawal emosi. Betul tak? So bila kita nak trade saham ni dalam keadaan kita beremosi, kita tak dapat nak buat keputusan yang betul. Okay? Maksudnya bila keadaan beremosi ni, bila kita nampak harga saham naik, kita macam tergesa-gesa nak beli saham tersebut, terkejar-kejar nak beli saham tersebut. Okay? Dan menyebabkan bila kita trade dalam keadaan terkejar-kejar tersebut, kita cenderung untuk terbeli saham tu dekat atas, terpuncak ke atas. Okay? Dan ada masa dan keadaan juga kita beli saham, kemudian harga saham tu jatuh daripada harga yang kita beli. Okay, menyebabkan kita rasa sangat gelisah, sangat takut. Okay, sekiranya harga saham tu keep dropping dan dia sharp drop, dia jatuh terus. Okay, alright. So itulah yang terjadi kepada ramai orang yang melabur dan trade saham. Okay, dan macam mana kita nak settlekan masalah ni? Okay, alright. Ada tak orang ni? Macam tak ada orang yang respon kat saya je. Tak ada klik like, tak ada say hi, tak ada komen apa-apa ke? Ke tengah fokus dengar suara saya ni yang hilang-hilang sikit ni. Alright. Okay, alright. So saya teruskan ya. Okay, alright. So macam mana caranya untuk kita kawal emosi adalah for sure kita perlukan ilmu. Okay, dalam trade saham ni, kalau kita tak ada ilmu, maka kita tak tahu macam mana kita nak bertindak dalam aktiviti trade saham kita. Okay, alright. So Saiful Bahari, ada tuan tengah follow ni. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang respon. Okay, alright. So nombor satu adalah ilmu saham. So adakah anda ada ilmu saham? Dan ilmu saham yang saya maksudkan di sini adalah ilmu untuk buat kajian saham. So ilmu saham ni dia ada terbahagi kepada dua lah yang basic. Yang pertama adalah asas saham, asas untuk mulakan langkah dalam saham. Itu macam nak buka akaun CDS, macam mana nak tekan button buy, macam mana nak tekan button sell. Okay, kemudian macam mana nak baca portfolio saham. Itu kita sebut basic ataupun asas nak mulakan langkah dalam saham. Okay, kemudian yang kedua adalah apa yang anda perlu tahu adalah cara untuk buat kajian saham. So ilmu saham ni adalah cara macam mana nak kita nak buat keputusan dalam proses kita nak beli saham, kita nak jual saham, kita nak pilih counter saham yang kita nak beli for sure. Alright, dan macam mana kita nak hold. Okay, kita dah beli saham tu, kita nak hold untuk bigger profit. Ni semua adalah melibatkan kajian saham. Okay, ini yang kalau anda tidak ada ilmu kajian saham, maka anda tidak boleh bertindak dengan yakin dalam saham ni. Okay, so ilmu kajian saham ni kita boleh belajar. Okay, macam saya kata, terlalu banyak program dekat luar sana. Dekat Malaysia ni rasanya negara yang paling banyak lah program belajar saham. Okay, jadi tak kurang untuk belajar saham. Cuma anda kena faham, dalam belajar saham ni dia ada banyak mazhab. Okay, sebab tak ada satu pun orang yang boleh claim yang apa yang dia ajar adalah yang paling tepat, yang paling betul, yang paling berjaya lah, paling bagus lah. Tak ada. Sebab dalam saham ni kita sebenarnya bebas untuk pilih macam mana style kita untuk trade saham. Tak semestinya kita kena ikut satu cara sahaja. Okay, jadi kalau anda pergi daripada kelas saham ke kelas saham yang lain, anda akan tengok semua speaker saham ataupun pengajar saham akan cakap dan share kan cara buat kajian saham yang berbeza. Ada yang kata kita pakai candlestick pattern, ada yang kita pakai indicator moving average, ada yang kata pakai volume, ada yang kata pakai naked chart, tak payah tengok indicator. Okay, ada yang cakap pakai fundamental analysis untuk beli saham. Okay, so terlalu banyak pendekatan based on speaker tu ataupun apa sistem yang mereka percaya. Dan ada juga speaker yang develop diorang punya sistem sendiri, macam software, okay, yang mereka develop untuk buat kajian saham ataupun dapatkan counter saham untuk kita belilah. Okay, mereka mungkin guna algorithm, mereka mungkin guna robot, mereka mungkin gunakan shortlisting dalam engine yang mereka cipta sendiri. So ada banyak-banyak provider lah kat luar sana yang
niat mereka hanyalah nak bantu orang jana pendapatan melalui pelaburan saham. Okay, so ini yang kira valid lah. Okay, ada yang valid, yang tak valid juga, itu kita sebut scam, yang ambil duit orang lepas tu bawa lari, so itu scam. Okay, so bila terlalu banyak pendekatan ataupun cara macam mana nak jana pendapatan melalui pelaburan saham ni, maka anda yang nak belajar, anda yang masih newbie mungkin, anda yang baru nak mulakan langkah dalam saham, jadi confused, nak ikut yang mana ni, nak ikut yang mana satu yang proven, okay, yang membantu anda untuk dalam saham. Ya, betul tu Muhammad Faizal, okay, banyak mazhab dalam saham, so banyak sangat cara, okay, sampai anda tak tahulah nak ikut yang mana. Okay, in fact cara baca moving average, indikator moving average pun kalau anda tengok dekat YouTube, ada terlalu banyak cara baca indikator. Ada yang pakai simple moving average, ada yang pakai exponential moving average, ada yang pakai setting 7, 26, ada yang pakai setting 50, 100, 50, 200. Okay, so macam-macam cara sebenarnya. Okay, so bila kita bercakap tentang ilmu kajian saham, apa advice saya untuk anda adalah, anda kena pilih satu sistem kajian saham yang anda nak dalami, yang anda nak kuasai dan anda nak gunakan secara konsisten dalam kajian saham anda. So the point adalah dekat sini adalah, jangan belajar terlalu banyak sistem kajian saham ataupun mazhab kajian saham sampai anda sendiri jadi pening. Okay, so ni adalah point yang sangat penting yang saya rasa perlu saya sampaikan. Sebab bila anda pening dalam pilihan sistem kajian saham, dia akan menyebabkan anda tidak yakin dengan tindakan anda dalam saham. So bila anda tidak yakin dalam tindakan anda dalam proses anda beli dan jual saham, maka anda akan jadi ragu-ragu. So bila anda jadi ragu-ragu, anda akan jadi beremosi dalam aktiviti trade saham anda. Anda rasa macam hilang keyakinan, anda jadi tak sure, anda jadi takut sebab anda tidak yakin dengan kajian saham yang anda pilih sendiri. Okay, so sebab tu saya kata di awal sekali anda pilih. Okay, so macam mana caranya kita nak pilih pengajar ataupun mentor ataupun coach untuk saham? Caranya adalah anda pergi ke semua platform yang percuma, contohnya macam Facebook page ataupun YouTube channel. Anda tonton video-video yang disediakan oleh pengajar saham tersebut ataupun Facebook live, dan anda dengar adakah apa yang disampaikan tu anda boleh faham ataupun tidak. Kalau yang percuma pun anda tak boleh nak faham, apatah lagi kalau anda sign up pun benda yang berbayar, mungkin anda akan struggle untuk faham apa yang disampaikan. Okay, so dulu pun masa saya belajar saham, okay, masa tahun 2014, saya tak kenal siapa yang paling terbaik untuk saya belajar saham. So apa yang saya buat adalah saya pergi semua seminar percuma yang ada di luar sana yang mengajar tentang basic saham, tentang introduction tentang saham. So saya pergi yang kelas Melayu, saya pergi kelas Cina, saya pergi, okay, yang Maybank Investment buat, saya pergi, yang M Plus buat pergi, yang Chart Nexus buat pergi, siapa-siapa je yang ada saya akan pergi dan saya tengok, okay, saya dengar boleh tak this person ajar saya untuk berjaya dalam saham. So banyak bila saya pergi banyak tu saya cross out. Dia ni tak boleh kan, dia cakap saya tak faham apa dia cakap. Okay, so bila saya imbas kembali proses saya dalam memilih mentor dalam saham, itulah yang saya lakukan. Saya go through semua sehingga saya cari yang mana yang saya tengok, oh dia ajar ni, saya nampak jalan dia, oh macam ni rupanya. Cuma bila kita nampak jalan dia tu, kita tak boleh nak buat lagi sebab kita tak tahu in greater detail. Okay, kita just nampak on the surface. Okay, so happen to be mentor yang saya pilih masa tu adalah Zam Saham. Okay, mentor saya, semua orang tahu mentor saya. Okay, orang yang saya pegang sistem kajian saham tersebut. Cuma saya modify sikit ikut keselesaan saya, tapi dia punya mazhab utama adalah daripada Zam Saham. Okay, so apa yang jadi adalah saya pergi kelas intro Zam Saham ni 2 kali pada tahun 2014 sebelum saya decide untuk join dia punya kelas advance. Okay, dan bila saya join kelas advance tu, saya punya mindset tu lebih fokus. Okay, yang mana orang ni adalah orang yang saya akan give opportunity kepada dia untuk present apa cara yang dia buat dan macam mana saya boleh lakukan perkara tu sama seperti dia lah. Okay, so this is the process. Saya nak anda faham the process. Okay, dan tak kisah kita nak belajar dengan siapa pun. Okay, bukan saya nak kata anda kena belajar dengan saya, tak semestinya. Okay, anda belajarlah dengan orang yang anda selesa, belajarlah dengan orang yang boleh anda rasa dia boleh bantu anda untuk go to the next level dalam saham ni. Okay, tapi yang penting adalah anda belajar tu, anda faham, anda dapat gunakan ilmu yang dipelajari lah. Okay, dan pastikan ilmu yang dipelajari tu membantu anda untuk bertindak dalam aktiviti pelaburan dan trade saham. Okay, dan dalam proses kita belajar juga, bila kita belajar ni, kita belajar supaya kita boleh lakukannya sendiri. Anda kena ada mindset yang betul dalam proses belajar. Sebab saya tengok ramai di luar sana,
mereka pergi belajar dengan orang yang hebat, mereka belajar dengan mentor yang terkenal. Tetapi satu masalah yang dihadapi oleh ramai orang adalah mereka suka follow by call. Maksudnya kalau mentor dia cakap counter saham tu, maka dia akan cuba beli counter saham yang disebutkan oleh mentor dia saja. Okay, dia kira macam nak bypass lah. Senang daripada aku buat kajian saham sendiri, baik aku tengok kajian saham orang yang dah expert dan aku follow sahaja. So itu adalah mentality by call, follow by call. So masalah follow by call ni adalah dia akan menyebabkan anda ragu-ragu. Inilah masalahnya. Sebab anda tak kaji, anda tak faham apa yang anda beli, anda hanya bergantung kepada orang yang kaji sahaja. Okay, dan aduh masuk habuk pula. Okay. So yang menyebabkan anda jadi ragu-ragu. Ni problem tau. Ni problem. Okay, bila anda follow by call, tak kisahlah expert ke, coach ke, jutawan ke yang anda follow tu, tapi kalau anda tak buat kajian saham anda sendiri, anda trade saham dalam keadaan yang risau, anda tak pasti. Okay, dia macam ni tau. Ada orang hold saham dengan yakin dia tahu apa dia buat. Ada orang hold saham dalam keadaan dia tak tahu apa dia buat. Dia tak tahu kenapa hold, dan dia tak tahu okey lagi ke tak. Dia hanya bergantung kepada orang yang berikan buy call ataupun yang dia follow tersebut. So inilah masalahnya. Kalau anda tanya saya, kenapa saya trade saham dalam keadaan emosi? Sebab anda ada mindset follow buy call tu. Okay, dan saya faham ramai orang yang belajar saham, dia kata saya ni newbie, jadi saya takut saya buat silap, jadi saya follow lah orang dulu. Sebenarnya tak. Bila anda newbie, anda kena ambil apa orang kata, sedikit risiko untuk bertindak dengan kajian saham anda sendiri. Okay, bila anda buat betul dari awal, maka anda akan dapat mindset ataupun attitude yang betul untuk keseluruhan progress anda ataupun journey anda dalam saham. Tapi kalau awal-awal lagi anda mulakan dengan mindset yang salah, iaitu follow by call, maka anda akan susah nak keluar dari mindset yang salah tersebut. That's the problem yang dihadapi oleh ramai orang yang masih lagi tak boleh nak keluar daripada attitude follow by call. So sebab tu saya katakan pada student saya, mulakan trade saham walaupun dengan modal yang kecil. Dan kita memang nak mulakan dengan modal yang kecil supaya kita tidak damage. Sekiranya kita silap, kita mengalami kerugian, kita tidak akan rugi besar sampai habislah semua duit simpanan kita ataupun duit keluarga kita sebabkan kita silap dalam permulaan kita melabur saham. Okay, so mulakan dengan modal yang kecil, yang sekiranya kalau anda gagal ataupun anda rugi ataupun anda silap, anda tidak akan cedera parah dalam aktiviti trade saham. Okay, so itu yang saya advice kepada student saya. Dan kemudian bila anda start trade saham dengan modal yang kecil, sentiasa fikir untuk postmortem, belajar daripada trade saham anda. Okay, kalau katakan anda first time beli saham, anda postmortem, okay, anda kena ingat balik, okay, beli saham step by step dia macam mana, nak tekan button yang mana, nak jual saham tekan button yang mana. Jadikan benda tu sebagai lancar. Okay, sebagai satu benda yang biasa dilakukan. Sebab anda belum biasa sebelum ni, tak pernah beli saham. Jadi first step adalah kita nak biasakan proses beli, proses jual. Jangan fikir nak buat profit dulu masa first trade saham ni. Okay, jangan fikir nak buat 10,000 profit dulu sedangkan modal hanyalah RM500. So mindset pertama kita adalah untuk make sure kita buat dengan betul dulu. Dan kita bila kita buat dengan betul dan kita nampak dia punya hasil dia, kita akan timbul keyakinan, dan dari situlah emosi kita akan dapat dikawal sebab kita tahu apa yang kita buat. Okay, so sebab tu berbeza daripada orang ke orang. Okay, dalam saham ni ada yang yakin, ada yang kurang yakin, ada yang menyampah dengan saham, ada yang kutuk saham. Semua tu dah level keyakinan kita berbeza. So orang yang boleh buat sampai jutaan ringgit dalam saham, dia punya keyakinan tu kuat. Okay, dia punya kuasa keyakinan dia kuat, which is dia dah go through all the process dalam ups and down dalam saham ni, menyebabkan dia punya keyakinan tu berbeza dengan orang yang biasa macam kita yang baru nak start. So anda kena faham this process. So saya buat live ni dan saya nak sampaikan kepada anda cara kawal emosi yang based on pengalaman saya trade saham sendiri, based on pengalaman saya train student-student saya, lebih 3,000 orang saya train newbie untuk mulakan langkah jana wang dari saham. Dan saya nampak pattern dia. Okay, macam mana orang yang boleh kawal emosi sampai dia boleh trade saham dalam keadaan yang sangat santai. Okay, dia boleh keluar jalan-jalan, dia boleh makan, tak perlu risau, dia boleh tidur kalau dia nak tidur. So itulah yang saya nak bantu anda untuk capai benda tu sekiranya anda faham the process dalam memulakan langkah dalam saham. Okay, so follow by call, mentality follow by call inilah yang menyebabkan ramai orang trade saham dalam kerisauan.
yang dia sendiri tak sedar. Dia ingat follow by call dia akan jadi yakin, tapi dengan follow by call itulah yang buatkan dia jadi celaru, dia jadi risau. This is the important tip yang saya ingin sampaikan kepada anda. Kalau anda dengar suara saya yang serak-serak basah ni, okay, inilah benda yang really important, okay, untuk kita betulkan dari awal lagi. Kita buat dengan betul, insya-Allah kita akan develop mindset yang betul sebagai seorang pelabur dan trader saham. Okay, so bila kita ada mindset yang betul sebagai seorang pelabur dan trader saham ni, maka kita akan yakin, maka kita akan bertindak dengan lebih fokus. Okay, dan kita boleh grow dari kecil tu. Okay, RM500 modal, RM1000 modal, kita boleh grow jadi RM2000, RM3000, RM5000, RM10000. Okay, so hari ni juga saya nak share dengan anda. Semalam saya keluar dengan staff saya, 2-3 orang staff saya. Kita makan lah dekat kedai makan. Okay, kita borak-borak banyak benda, dan salah satu yang kita borak adalah progress mereka dalam aktiviti trade saham. Okay, so as for anda tahu semua, saya ada tim saya, tim Saham Mastery, dan mereka adalah staff saya. Okay, yang mereka selain bekerja bersama dengan saya, membantu saya dalam proses urusan tim Saham Mastery, tetapi mereka juga belajar saham bersama dengan saya. Secara tak langsung mereka follow program-program saya, dan saya menggalakkan mereka untuk beli saham, jual saham juga. Okay, menggunakan akaun peribadi mereka. Okay, sebab saya percaya kalau mereka belajar, mereka akan lebih faham tentang saham, dan senang mereka boleh bantu kita punya customer ataupun kita punya followers Saham Mastery. Okay, so bestnya salah seorang staff saya ni berjaya gandakan modal dia dengan, dari kalau tak silap saya, dengan modal lebih kurang bawah RM8,000, berjaya naik dia punya market value sampai RM20,000. Okay, dalam masa a few months sahaja. Okay, so itu adalah antara result yang saya dengar sendiri daripada student saya ataupun daripada staff saya sendiri. Okay, dan dia cakap, okay, dulu tak pernah tengok dalam akaun ada RM20,000 real cash money. Okay, tapi sekarang dah berjaya dapat RM20,000 tengok depan mata. Okay, dan bila dapat result macam tu, dia inspire untuk buat lebih banyak lagi. Okay, bayangkan orang semua struggle nak buat duit dalam saham, tapi staff saya seorang ni berjaya buat sampai 5 angka. Okay, dan gandakan wang lagi, gandakan lagi. Kita sebut beranakkan wang. Okay, just menggunakan smartphone dan laptop saja. Okay, alright. So inilah benda-benda yang saya rasa sekiranya ilmu yang kita boleh kongsikan ini dapat sampai kepada lebih ramai orang, sebenarnya akan membantu ramai orang untuk jana pendapatan dan keluar daripada masalah kewangan yang dihadapilah ramai orang pada zaman sekarang. Okay, ketika zaman ramai orang kena buang kerja, ramai orang struggle dari segi kewangan, tak tahu masa depan macam mana. Tetapi alhamdulillah kami di tim Saham Mastery grow. Okay, sebab kami ada ilmu tentang jana wang, macam mana nak jana pendapatan. Okay, dari pelbagai sumber, dan salah satunya adalah daripada pelaburan saham. Okay, so apa yang kami buat ni, apa yang saya buat, okay, dengan student saya, dengan tim Saham Mastery saya, kita kongsikan kepada anda yang serius, yang nak dibimbing untuk lakukan pelaburan saham ni dengan betul. Okay, sebab bagi saya, jika anda nak berjaya dalam saham, anda kena lakukan pelaburan saham ni dengan betul. Sebab kalau anda lakukan pelaburan saham dengan cara yang salah, maka anda punya risiko kerugian tu sangat-sangat tinggi, dan risiko kerugian adalah apabila anda kehilangan wang. Okay, kita sekarang di zaman di mana kalau boleh kita tak nak hilang wang, apatah lagi hilang banyak wang. Okay, so apalah gunanya kalau anda masuk ke pasaran saham tapi anda kehabisan wang, anda kehilangan wang. Okay, hilang RM20,000, hilang RM50,000, hilang RM200,000. Kan itu adalah satu kerugian yang bukan sahaja rugi duit, sakit hati hilang duit, tetapi dia akan menyusahkan anda dari segi kewangan. Sebab anda still kena makan, anda still kena sara kehidupan, kena bantu keluarga anda. Okay, jadi jangan buat benda-benda yang salah dalam aktiviti trade saham. Okay, belajar untuk lakukannya dengan betul. Belajar sekejap je, sikit je belajar. Tetapi bila anda betulkan sikit pun, insyaAllah dia akan improve anda punya result dalam saham. Okay, dan kebanyakannya, kalau saya boleh share dengan anda, kita nak improve trade saham kita, bukan improve knowledge kita. Sebab knowledge tetap sama, dia berulang-ulang benda yang sama. Tapi apa yang kita nak improve adalah diri kita. Okay, mindset kita, attitude kita dalam aktiviti pelaburan dan trade saham kita. So sebenarnya trade saham ni ataupun melabur dalam saham ni mengajar kita untuk jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih sabar, orang yang lebih tenang, orang yang boleh follow rules and regulation, cara yang betul untuk bertindak dalam saham, bukan orang yang main langgar je. Okay, alright. So itulah antara tips yang saya boleh share dengan anda pada
tengah hari ni. Okay, alright. So sekarang pun dah lebih kurang pukul 12:15 minit tengah hari. Kejap lagi saya pun nak bersiap untuk ke solat Jumaat, ke masjid. Kena keluar awal sikit. Alright, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Okay, kalau ada rasa apa yang saya sharekan ini bermanfaat, yang membantu anda untuk nampak perspektif yang lebih baik tentang cara nak kawal emosi, anda boleh klik button share sebanyak mungkin ke wall Facebook anda, ke grup-grup yang anda join. Alright, dan tagkan rakan-rakan anda dekat ruang komen, dan mungkin mereka tercari-cari macam mana caranya untuk kawal emosi. So saya dah sharekan beberapa tips dalam sesi live pada kali ini. Right, semoga ianya memberi sedikit manfaat. Okay, dan niat saya adalah untuk berkongsi sedikit ilmu dan pengalaman, memberi. Alright, dan saya percaya the more yang saya beri, okay, lebih banyak saya memberi, lebih banyak lagi yang saya akan dapat. Alright, dan insyaAllah pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ni, saya mulakan dengan sharing sedikit ilmu dan pengalaman saya. Alright, semoga ianya membantu anda dalam aktiviti pelaburan dan trade saham anda. Okay, for sure terlalu banyak benda yang kita boleh belajar dalam aktiviti pelaburan dan trade saham ni. Yang penting kita lakukan dengan betul, dari asas, dari mula sampailah kita grow modal kita yang kecil tu jadi besar one day. Okay, so kita punya tagline kita adalah start small grow big. Kita nak bantu anda daripada modal yang kecil tu grow jadi something yang besar. Alright, dan kita punya tagline juga work on wealth. Wow, work on wealth, di mana kita nak bantu anda untuk bina kekayaan anda, bina kewangan anda, dan bina financial freedom anda melalui pelaburan saham. Okay, alright, so saya ucapkan terima kasih pada anda yang menonton secara live. Ingat pesanan saya, fokus kepada satu mazhab dalam saham, fokus kepada sistem yang mudah untuk anda follow. Okay, keep it simple and stupid. Tak payah nak hebat-hebat, gempak-gempak kajian saham. Just fokus kepada kefahaman tentang apa yang kita kena lihat dalam chart. Okay, dan juga fundamental analysis, apa yang penting. Okay, sampai satu keadaan kita boleh buat keputusan kita yang sangat-sangat padulah. Okay, alright. So terima kasih kepada anda yang ucapkan terima kasih. Saha Omar, Rosnah Sapar, Azul Asmoni, Ayub Atan, Pian hilang dah suara saya. Okay, alright. So doakan suara saya akan kembali semula. Saya kejap lagi kena cari asam jawa sikit ni. Okay, alright. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi live video yang akan datang. Jangan lupa pergi bersedekah. Kalau pergi solat Jumaat nanti, bawa duit sikit untuk bersedekah. Niat sedekah, niat nak bantu orang yang susah. Okay, semoga duit yang kita beri tu sampai kepada orang yang memerlukan. Alright, dan kita bantu orang dengan kekuatan kewangan kita pada hari ini. Okay, so setakat ini saja. Kita jumpa lagi. Mohon maaf sebarang salah dan silap. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam hormat. Saya jumpa anda dalam Newbie Saham Mastery Online esok, dan juga webinar Warren Secret pada hari Isnin 31 Ogos 2020. Pastikan anda daftar dan jumpa saya dalam sesi eksklusif. Jumpa lagi dan bye-bye.